أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين kita sakana wa annal asya'a la ta'malu bi tam'iha sudah. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita di dalam tajuk af'alul ibad. Satu di dalam bab akidah kita kena faham. Ini setengah pada nak membezakan di antara akidah palsu dengan akidah yang betul. Akidah ahli sunnah dengan akidah lain pada ahli sunnah, akidah orang kafir dengan orang mukmin. Wajib belajar hak ni luar daripada sifat 20, tapi kita belajar sifat 20 tu dia masuk dah duduk di dalam sifat wahdaniyah. Kita belajar dalam sifat wahdaniyah. Tapi hak sungguh dia tajuk dia suku ni, tajuk dia perbuatan hamba. Kita kena berhubung kait dengan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Kecek mudah-mudahnya gerak dia kita. Gerak dia kita bila kita bergerak buat satu perkara, kerak ke, gocoh ke, pegang ke, tu nama perbuatan kita namanya. Maka hubung kait dengan hak ni kita kena kenal bahawasanya semua perbuatan hak dok berlaku tu daripada Allah. Allah semua buat. Itu kesimpulan dia. Tidak ada satu pun perbuatan bagi makhluk, bagi yang lain daripada Allah. Sebab tu kita kata hak ni masuk di dalam mana kita belajar sifat 20, masuk di dalam sifat wahdaniyah. Allah satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al, pada perbuatan. Itu kata sifat 20 tu kemah. Kita belajar sifat 20 ia masuk hak besar-besar dia dalam akidah dalam tu.
Ada hak hujung-hujung, ada hak dah rati-rating ya. Hak pokok besar-besar, hak nak jadi sesat, hak nak jadi syirik tu yang masuk habis dah dalam tu. Tu kata sempurna ataupun lebih kelebihan mengaji sifat 20. Tajuk perbuatan hamba kena percaya begitu, kena kenal begitu. Tu panggil kenal, tu makrifah. Kenal begitu kenal Tuhan. Kalau tak kenal begitu tak kenal Tuhan tu. Kenal sikit tak kenal tak habis. Hak sepatut kenal kita tak kenal, nama dia tak kenal lah. Kalau hak tak sepatut kenal, kalau kenal molek, tak kenal tak apa, hak tu tak apa. Seperti kita kenal seorang tu, kita tak tahu dia ada kebun berapa ras, tak apa hak tu. Hak tu kalau kenal molek. Siapa kau tak kenal dia, dia ni tinggi ke rendah, dia tu bini ke tak bini, tu dia panggil tak kenal tu. Tu tak kenal berdoa. Apa tu tambahan lagi, hamba ni dia itu ada bagi dia iktisab usaha. Kita ada usaha, kena sabit kita usaha sebab Allah menyabitkan usaha kepada hamba dia, menyabitkan perbuatan juga kepada hamba dia, itu atas jalan usaha. Lepas tu tambah wa annal asya'a, dan bahawa sungguhnya, yakni wa ya'taqidu annal asya', dan i'tiqad ia hamba bahawa sungguhnya segala perkara itu la ta'malu, tidak membuat ia, tidak mengerja ia, tidak memberi kesan ia, bi tab'iha, dengan tabiatnya, dengan zatnya. Bi tab'iha ay bi zatiha, dengan zatnya. Itu ke orang mengaji bahasa kitab, bahasa orang tua dulu, hurai lagu tu, terjemah lagu tu. Kalau bahasa orang baru lah ni, kita nak dua-dua, kita nak faham belaka, naknya betul faham lah. Faham bahasa mana pun kita boleh faham. Nak kita kenal hak sungguh. Maksud dianya kita orang jadi hamba Allah, nak panggil orang beriman, kita kena i'tikad semua perkara dia tak buat satu-satu perkara lain dengan zat dia, yakni dengan semula jadi dia. Kadang kita tak erti lagi semula jadi, sebab bukan bahasa kita sini, bahasa orang Malaysia, Indonesia. Bahasa kita sini panggil dengan tamacak dia. Tu tabi'i. Kalau itu buat, kalau sebut tamacak tu bahasa nak sikit, tak ada. Boleh tamacak tu bahasa Sia lah, bahasa Sia. Tabi'i tu bahasa Arab. Tu bahasa Melayu kita. Nak lagu anda. Makna semua perkara tak kira api ke, air ke, angin ke, kayu ke, batu ke, kita ke, lembu ke, kambing ke, tak kira lah. Semua tu dia tak buat satu-satu perkara lain jadi dengan tubuh dia tu. Tubuh dia lah buat jadi benda tu. Apa tubuh dia? Yang ni dia pesen semula jadi dia pesen tu. Api ke? Api ya. Allah buat mari dia lagu mana api tu, dia panggil semula jadi. Jak di awal-awal jadi tu buat lagu tu dah dia. Tu dia panggil semula jadi, semenjak pada mula-mula dia jadi. Maka api Allah buat mula-mula jadi, dia tubuh dia lagu mana? Sifat tubuh dia panas. Bila sifat tubuh panas, jak di mula-mula jadi hari tu dah dia pesen. Bila dia sentuh dengan benda kering, terbakar benda kering tu. Dia sentuh dengan benda, dengan kertas terbakar. Bila dia sentuh dengan kayu terbakar. Itu dia panggil sifat semula jadi bagi api.
Sifat semula jadi bagi api, dia menghanguskan, dia mengangus atau menghangus. Air tu hewat sifat air semula jadi, yakni tamacak dia memuahkan dahaga. Kita minum dia hilang dahaga. Kita duduk lapar, air bahasa Melayu panggil dahaga. Bila kita minum hilang. Tu sifat semula jadi. Diri air tu semula jadi dia lagu tu. Gandum, beras, puak ni tu hewat semula jadi dia. Siapa makan dia jadi berasa kenyang. Tak serupa dengan kita makan kertas, dia tak jadi kenyang. Semula jadi kertas dia beg lain. Apa ada? Maka hak hakikat dia panggil al-haqq, benda benar, benda hak sungguh, benda hak berlaku hak sungguh. Hak ni kita tak nampak dengan mata kasar. Sekaligus tengok kasar tak nampak. Hak sungguh bukan hanguh tu, bukan kenyang, bukan puas dahaga tu dengan semula jadi. Kenyang puas dahaga terbakar tu bukan perbuatan bagi nasi, bukan perbuatan bagi api, bukan perbuatan bagi air. Tak. Air tak boleh buat dengan tubuh dia sendiri tu buat we jadi puas dahaga. Tu la ta'malu bi tab'iha. Api tu dia tak boleh dengan tubuh dia. Tu tab'i tafsir makna zat tu. Api tak boleh buat dengan tubuh dia tu we hanguhkan sesuatu hak dia bersentuh. Tak boleh. Ya tak boleh, dia tak ada buat. Api tak ada buat sekarang apa. Hanguh tu bukan api buat we hanguh dengan tubuh-tubuh dia dak. Air buat dengan dia, dengan sebab tubuh dia tu dialah buat we puas dahaga. Dak juga dak. Atau falah, atau sebab tu kuah tepat lagu ni dia panggil apa? Dia panggil fotafri' nama dia. Buat cawangan lah. Kalau tak royak pun reti dah tu. Reti supaya haya nak royak ni, supaya apa duk baca saat ni itulah. Lagu mana? Falal ma'u, maka tidak adalah air itu yurwi, baca itu. Kalau rawa yarwi, mana riwayat, royak kita dah panggil royak tu bahasa Arab tu. Rawa yarwi riwayatan, riwayat. Mu tu royak sikit weh benda ni. Royak tu ambil bahasa Arab. Adapun kalau kata tulis lagu tu juga, tapi baca rawiyah. Rawiyah yarwa, masdar dia bukan riwayah, rayyan. Tu makna puas dahaga. Kalau yarwa puas dahaga. Lepas tu buat we puas dahaga, pindah ba if'al, arwa yurwi. Falal ma'u, maka tidak adalah air itu yurwi, memuaskan dahaga ia, buat we puas dahaga. Air tak boleh buat we puas dahaga. Diri air sendiri tu dengan tubuh dia, dengan tamacak dia, dengan semula jadi dia ke buat we puas dahaga dak. Ini hak hakikat tu, al-haq, kebenaran, hak realiti, hak berlaku sungguh lagu tu. Kalau kita tengok sepitah lalu, air lah buat puas dahaga. Sebab kita duduk dahaga-dahaga, kita minum jadi puas. Bila kita ketah banyak, kita malah tak ada tempat nak kita bekas apa, kita bakar. Ambil tak di api terbakar. Nampak api lah we hanguhnya. Nampak api lah buat we hanguh, we terbakar tu. Padahal tak. Walal khubzu, baca, dan tidak pula roti. Kalau khubzun tu lain. Khubz tu roti. Dan tidak roti yushbi'u. Kalau syabi'a yashba'u, syaba'an, hak tu makna kenyang. Kalau isba' mengenyangkan, buat we orang makan dia tu kenyang. Tak juga. Bukan roti buat we orang makan dia tu kenyang. Buat we kenyang tu siapa?
Roti ke? Tak, roti bukan buat we kenyang. Walan naru, dan tidak api itu, yakni tidak buat api tak boleh tuhriku, mengangus ia. Api mengangus dak juga. Bila kita bakar dengan api hangus, api ke we hangus dak. Bal ni hak akidah betul. Orang kafir kalau tanya orang kafir, apilah mengangus dengan tamacak dah tu, tak ada kena masuk hak lain. Bila ada api bersentuh ke bakar hanguslah. Bila lapar makan nasi, pakai kenyal lah. Sebab dia nak diri nasi sendiri dia boleh mengenyalkan. Ada vitamin situ. Tabiat dia dah, zat dia begitu dah, baik dia begitu dah. Orang mukmin dah hak betul hak ni. Bal bahkan yuhdisullahu ta'ala, mengada oleh Allah Ta'ala asyaba'a, akan kenyang. Allah lah buat we kenyang indal ukli, ketika makan. Bahawa kita makan, Allah buat we kenyang, bukan nasi buat we kenyang. Allah buat kenyang ketika makan nasi. Supaya dengan orang bercuri dalam rumah kita, ketika kita terbit luar rumah, bahawa kita terbit yang masuk curi. Bukan dengan sebab kita terbit tu jadi masuk curi gitu dah. Kalau kita terbit yang masuk curi, kita tak boleh terbit rumah. Terbit rumahnya curi semua. Itu dah. Dah. Begitulah. Kalau lah api tu boleh mengangus, nasi boleh mengenyal, tiap-tiap kali ada api pakai hangus semua. Ni dak, ada juga api makan tak hangus. Api makan tu tak hangus. Hak kita tahu sore je dak. Hak kita tahu siapa api makan tak hangus. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ya, hak kita tahunya. Hak sungguh pun di sana ada banyak di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah ada orang Yaman, sahabat tabi'in di Yaman tu yang masuk Islam tak jumpa dengan Rasulullah. Yang masuk Islam, bila dia masuk Islam, ada orang mengaku jadi nabi di Yaman. Kata mau mengaku ke tak, kata aku jadi nabi. Tak. Mau mengaku ke tak, kata Nabi Muhammad tu jadi nabi. Aku mengaku Nabi Muhammad jadi nabi, jadi Rasulullah. Kalau itu aku nak bakarmu. Nak bakar. Tak apa, nak bakar. Peringat api bakar. Bakar tak anguh. Habis kayu api. Bila habis kayu api, sorak buat dia, tak boleh taruh orang lagu ni bahaya. Kena hambak tubik tak boleh duk. Tu dia lari pergi ke Madinah, nak pergi jumpa dengan Nabi. Pergi siapa tanya nak jumpa Nabi, Nabi mati. Abu Bakar nak jadi khalifah. Abu Bakar kata alhamdulillah, aku syukur pada Allah, aku boleh tengok orang yang daripada umat Nabi Muhammad, orang yang Allah buat seperti Nabi Ibrahim. Bakar tak anguh. Itu maknanya kalau setiap kata api dengan tubuh dia sendiri, dengan tamacak dia hangus, tentu kena hangus semua. Tak ada tak hanguhnya. Ni dak. Bukan api menganguh, apa tu? Bukan air membuah dagu, bukan roti mengenyal. Allah beri kenyal ketika makan roti. Masa makan roti tu Allah beri kenyal. Sebab ni saat ni lah, masa kita tubik luar pada rumahnya masuk curi. Bukan kita tubik tu jadi bercuri tu dah, ya tak ada buat apa-apa. Kita ada kerja kita, tapi nyagi bercuri ketika tu. Tu maknanya. Bila kita makan roti, makan nasi, kenyal. Allah buat kenyal ketika tu.
Tiap-tiap ketika tu dia buat lagu tu lah. Bawa makan roti weeknya, makan nasi weeknya, makan roti weeknya. Itu nama adat nama dia. Jadi adat, jadi kebiasaan, jadi biasa, benda biasa. Bila jadi biasa tu lah orang sengkau kata, kalau gitu nasi dah weeknya. Bila kena api, api dah we hanguh. Tu je. Sebab dia buat begitu. Jadi ada di dalam Quran pada syarat dia panggil sunnatullah. Adat tu dia panggil sunnatullah. Sunnah Allah. Apa sunnah Allah? Cara Allah. Allah dia buat lagu tu lah cara dia. Bila guna benda ni, guna api dia we hanguh. Guna nasi, guna roti dia buat we kenyah. Dia buat lagu tu. Apa boleh kedak dia nak ubah boleh. Moga ada di dia buat dengan kehendak dia. Wal ju'a, dan mengada oleh Allah akan lapar fi ghairi waqtil ukli, pada lain daripada masa makan. Bila tak makan dia buat we lapar. Wa hakadha dahih, seperti demikianlah asyurbu minasyarib, minum daripada yang meminum. Allah buat we jadi puas dahaga ketika orang tu minum. Warrayya, asyurbu minasyarib warrayyu, minum dan puas dahaga minallahi ta'ala, adalah kedua-dua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah, bukan puas dahaga daripada air lah buat we puas dahaga dah. Itu panggil satu pada af'al. Semua perbuatan daripada Allah, bukan daripada makhluk. Semua perkara tak boleh we bekah. La ta'amalu bi tab'iha, tak we bekah dengan zatnya. Wal qatlu minal qatil, dan membunuh daripada seorang yang membunuh. Tak kena lagi sana ni. Wa hakadha, dahai seperti demikian, kal madhkur. Asyurbu tu mubtada, bermula minum, minasyarib, daripada seorang yang meminum. Minum tu daripada kita, minum tu kita minum. Itu nama dia usaha. Apa minum? Kita telan air, telan suatu cair dengan tak mamuh, orang Melayu panggil minum. Telan tu siapa telan? Kita. Kita usaha telan. Warrayu, dan bermula puas dahaga minallahi, daripada Allah. Puas dahaga tu bukan minum, bukan air, bukan susu hak kita minum. Allah. Gitu juga wal qatlu, dan bermula membunuh. Minal qatil tu khabar, adalah ia daripada orang bunuh. Seorang tu mati dengan sebab ditikam. Tikam tu daripada seorang hak tikam tu, dia tikam. Tapi wal mautu minallah, perbuatan tikam tu hasil apa? Hasil mati. Mati tu seorang tu ke? Seorang hak tikam ke buat we mati? Tak. Mati itu minallah, daripada Allah. Sebab tu Allah bercakap, dia sebut ketika orang kafir kata Nabi kita lagi akan lagi akan mati. Allah dia bercakap, kata gapo, wala immutum au qutiltum. Allah buat we jadi wak dua. Wala immutum au qutiltum, kalau mu mati atau kamu dibunuhkan. Wala immutum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun.
Sesungguhnya kepada Allah sajalah kamu dihipungkan. Allah kata dua, wala immutum, kalau kamu mati, dengan makna mati dengan tak ada dibuat, tak ada usaha oleh siapa-siapa. Sebab mati itu daripada Allah je. Kalau kamu mati, au qutiltum, ataupun kamu dibunuhkan. Nak ayat mati itu dengan diusaha oleh seorang yang lain. Itu Allah kata dua cara mati. Memang mati, tak ada siapa buat apa, mati. Dia panggil mutum, mata Zaidun, mati oleh Zaid. Au qutiltum, atau kamu dibunuh. Mana ada orang usaha win jadi mati, dia panggil mati lagu tu, mati dengan dibunuh. Ada orang bunuh. Maka membunuh tu perbuatan seorang, tapi mati daripada Allah. Mati dengan tak dibunuh pun daripada Allah, mati dibunuh pun daripada Allah. Kalau kata kenyai daripada makan, daripada Allah kenyai tu. Kenyai hasil daripada makan ataupun tersebab daripada makan, itu daripada Allah. Kalau kata kenyai tu bukan dengan makan, mari mana kenyai tu? Kenyai dengan tak makan, mari mana? Daripada Allah. Daripada Allah. Tu bukti kata kenyai tu bukan daripada makan tu. Sebab ada kenyai dengan tak makan. Biasa tak kenyai dengan tak makan? Tak biasa kita. Orang-orang aulia, orang-orang waliullah, dia kenyai dengan tak makan. Malaikat kenyai dia makan tak? Orang waliullah dia kenyai dengan zikir, berzikir pun kenyai. Tak makan tak apa. Kadang makan tak munasabah, makan beretih 7 hutih sehari, kenyai boleh. Orang nak bertapa makan beretih. Kadang-kadang tak makan pas sekarang, seminggu 40 hari tak makan sekarang habuk, boleh, tak ada apa. Tu mana kata kenyai tu bukan daripada makanan, bukan makanan tu buat. Kerana ada kenyai dengan tak makan pun ada. Supaya kata terbakar, ada kalau terbakar ada dengan api, ada kalau masuk api pun tak terbakar. Itu Allah nak tunjuk kekuasaan dia supaya hamba dia ni kenal dia. Ni kita tak nampak tu, tapi ulama bersapa kita kena kenal begini. Kita tahu tak tahu kisah tu, benda berlaku kita tak tahu pun kena kenal begini. Tu kata kita turut ulama tu. Turut ulama ahli sunnah, betul lah kita. Sebab dia bawa hak benar awak mari kita. La yudrikuhul wahmu, tidak mendapat akan dia, akan Allah, al-wahmu, oleh waham, oleh sengkaan. Kita nak kenal Allah dengan jalan seka. Kita buat agak-agak Allah lagu ni barangkalinya. Buat barangkali agak-agak begini dah ni, yalah dah begini, tak boleh. Tak kena tu, bukan. Kalau kita agak-agak tak kena. Allah tak boleh nak agak-agak kan. Tak masuk di dalam agak-agak kita. Sengka-sengka kita. Wala yuhitu bihil ilmu, dan tidak meliputi dengan dia, dengan Allah, al-ilmu, oleh pengetahuan. Tak ada mana-mana ilmu boleh nak tahu Allah dengan secara meliputi, dengan secara habisi, dengan secara detail. Tahu kenal sungguh Allah. Tak ada. Tahu dengan secara hak dia royak sikit-sikit. Kita kenal Allah bukan tahu meliputi habis.
Kalau kita kenal lembu, banyak ke kita tahu siapa ambil di ekor, siapa kepala, siapa tanduk, siapa kau bulu, siapa kepada tulang, daging kita kenal. Allah kita kenal boleh habis tak? Tak boleh. Kenal dia sifat ya. Dia ada, dia sedia. Pas mari mana tak mari, bukan mari dia orang buat yang ada sedia kala. Gitu ya. Tak boleh nak meliputi dengan dia. Tak ada ilmu nak boleh meliputi Allah Subhanahu wa taala. Walau hatul ulama ghayah, walau malaikat hak muqarrabun, malaikat hak hampir dengan dia pun, malaikat hak dia kasih, dia panggil kalau kita, dia panggil orang dalam pun tak boleh tahu juga. Orang rapik dengan kita tak royak Rusia tu orang dalam, orang panggil orang muqarrabin. Malaikat pun ada malaikat hak muqarrabin, hak dekat dengan Allah. Maka malaikat tu pun tak boleh tahu. Tak boleh tahu Allah, tak boleh kenal Allah dengan secara meliputi. Kenal Allah supaya kita kenal, supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Wala yan'atuhul aqlu, dan tidak bersifat akan dia akan Allah al-aqlu oleh akal. Akal nak memperikan Allah, nak mensifatkan Allah, Allah ni lagu ni tak boleh. Maknanya tak boleh nak kira dengan akal, dengan kepala kita. Maksud tak boleh Allah nak qiyas. Hak akal boleh sifat, dia panggil dia boleh qiyas, boleh ukur. Kita tahu pahak lagi kita ukur dengan hak kita tahu tu. Ukur dengan hak kita tahu lagu tu dia panggil qiyas. Kayu ni sebatas kita tebal dengan injil gaji kita boleh terbalik. Lepas tu pohon kayu hak lain pula lagi. Kita tebal dengan injil gaji kita boleh terbalik tak lagi hak kita tak tebal lagi. Hak tu kena qiyas kira akal. Hak tebal ni besarnya semeluk. Lepas tu kayu dianya keras setara ni. Hak tak tebal bukan kayu ni tapi semeluk juga. Pas keras sama dengan hak ni. Boleh ni boleh. Ingin gaji aku makan. Mau kata gitu mana tahu mana. Ukur lah weh. Tu dia panggil kira dengan akal lagu tu. Kira lagu tu dia boleh ukur. Kayu dengan kayu boleh ukur. Adapun Allah kita nak ukur dengan siapa? Nak ukur dengan kayu ke, nak ukur dengan orang ke, nak ukur dengan lembu ke, nak ukur dengan langit ke, nak ukur dengan angin ke? Tak, dia bukan jenis tu, tak ada. Dia bukan jenis makhluk. Sebab tu tak masuk akal tu. Nak ukur dengan akal tak boleh. Boleh faham dia? Ada pun kalau kata hak makhluk dia boleh ukur sebab dia ada jenis dia. Kayu kita ukur dengan kayu. Kalau kayu hak kita tebal ni lembat. Hak lagi keras, nak boleh makan ke tak, nak balik ke tak, sebab ini gaji aku hak ni makan, hak ni tak tahu lagi sebab tak serupa sini. Ada yang panggil nak ukur tak boleh, nak qiyas tak boleh sebab apa? Ada fariqah. Ada yang mencerai, yang membeza antara hak buat dah dengan hak tak buat lagi. Hak tu dia panggil supaya qiyas telur dengan buah terung. Qiyas telur di atas buah terung tu tak boleh sebab dia ada fariq. Buat kelik mula-mula wah terung bini tak ada tahu kok gitu. Bini kelik tengok abang dia beli wah terung. Celah buat sayur terung. Kelik mari abang dia boleh makan nasi dengan wah terung. Kelik isak bini tak ada pula, beli telur buat kelik isak. Kalau aku nak makan gula telur, bini tak ada, biar pakai buat supaya kemarin buat apa marai boleh makan sayur. Tahu kat telur kok pitu nate, tahu tung. Apa tu? Gi kecek buah pangguk burung sudah kelik mari, kelik nak makan gula telur, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kok mana bini tak gula telur.
Moreh kau bini kan nak tak gula telur. Nak gula lagu anak abang. Marah aku tahu wah tegur menggula boleh. Balah itu. Tak suka abang wah tegur dengan telur wak remah itu pecah habis nak gula kau anak lagi. Tu. Dia panggil ada farik, ada beza terung dengan telur yang tak sama. Syarat nak qiyas, nak ukur tu ya kena ada persamaan. Bila Allah tak ada tepat titik persamaan, nak ukur dengan apa? Tak boleh ukur. La yan'atuhul aqlu. Tidak bersifat akan dia oleh akal. Akal tak boleh nak buat ukur dengan Allah. Kena mengikut hak dia royak lah. Sebab tu dia panggil kaedah di dalam ilmu akidah tak boleh qiyas dia al-ghaib 'ala syahid. Tak boleh qiyas al-ghaib, la yuqasul ghaib. Ghaib tu ialah Allah. 'Ala syahid, di atas syahid hak ada kita duk tengok dengan mata kepala. Nak qiyas dengan makhluk ni Allah tak boleh. Kita kata makhluk ni ada gerak dia, Allah kena gerak dia. Tu kita qiyas dengan makhluk tak boleh. Makhluk ni ada jantan betina, Allah kena jantan betina. Tak boleh. Sebab dia bukan jenis ni. Dia bukan jenis jantan betina, dia bukan jenis gerak dia. Lepas tu nak kenal lagu mana dia? Huwa, ni kenal dia. Huwa dia Allah Subhanahu wa taala al-wahid, yang satu. Dia tak ada yang kedua. Tak ada Tuhan lain daripada dia. Tak bila al-ahadu, tunggal ataupun esa. Allah esa, tak berbilah. Ahad makna esa, tak bila. Wahid makna satu. Tak ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lagi pula as-samadu, tempat tupuan, tu samad. Tempat tupai, tempat tupu. Bila ada hajat gapo gi tupu dia lah. Bila gaduh gapo tupu dengan dia, gi pung dengan dia, gi minta dengan dia. Supaya kita lekat buku. Lekat buku nak kena bayar juta, nak bayar ratus ribu. Lekat buku kena masuk go. Kita kena cari tempat tupu kita. Nak tupai nak lepas daripada buku tu. Kita pergi tupai, pergi royak kau tak meneh, royak kau ampa, kau royak kau puah. Puah ampa tak meneh tu nama tempat tupu kita. Tempat tupu, tempat tupai, tempat kita pung ketika kita berhajat. Maka Allah itulah kena dia. Bila ada hajat gopo, dialah hak jadi tempat tupu sungguh. Hak lain tak ada. Sebab hak lain tak ada boleh bekas sahabat. Tak ada boleh kesal. Cumanya kita pergi tupu kepada hak lain ialah seperti kita tupu kepada nasi ketika kita lapar tu lah. Sebab kita tahu Allah bila kita buat begini, sunnah dia buat begini, dia menghasilkan satu perkara. Bila kita lapar, kita makan nasi, kita tahu dah Allah beri kenyang. Bila kita nak lekat gok, biasa kalau gitu pun tak mana ni kena dengan orang besar-besar, dia boleh minta lepas. Tu kita pergi di atas dasar tu. Bukan di atas dasar dia tu boleh beri kelepasan, boleh tolong kita tu tak. Ayah boleh panggil tolong dengan makna majazi. Lahul asmaul husna, baginya, bagi Allah al asma, beberapa nama, al husna, yang paling elok, yang lebih elok. Kena kata husna makna yang lebih elok, yang paling elok. Dia ada nama dia hak molek-molek. Apa makna nama molek? Nama yang makna dia tu sifat kesempurnaan. Ya tak serupa hari ni lah. Serupa hari jemput tahang bukan. Ya ada bila panggil nama tu pakak suka. Habis orang beratus-ratus pakak suka sebut.
Sebab apa tu? Sebab nama dia nama tak molek mana. Apakah dengar tu gak oh bahasa kok mana nama mung lagu ni. Tu lagu tu dia panggil ada nama menunjuk di atas wi pehel kata tak molek maknanya. Misalnya kalau panggil kata panggil pakak-pakak suka dah kalau panggil lagu ni, kalau panggil jemput hang nai ite haram, nai ite are. Tu kau suka serenok sungguh lah orang hari tu. Hilang mengatuk habis. Allah mu nama ite bakal are pula dah. Tu gak. Suka demo lah lagu tu. Jadi tak nama tu mengandungi makna dia kurang. Orang hitam kurang. Lepas tu serupa dengan haram pula dah. Kurang. Allah tak ada. Nama dia, makna dia sempurna semua. Tak ada hak menunjuk di atas kekurangan satu pun tak ada. Pelik. Tu Tuhan. Tu Tuhan. Kalau kita cari manusia, nama dia, pada hadap pilih dah, kita boleh pilih nama tak itu. Tapi-tapinya kita juga nama anak kita nama Mekteh. Yang kita letak juga pada anak hak molek. Anak ayat kata kita ni ada kekurangan. Allah tak ada nama hak lagu tu tak ada. Nama menunjuk kata dia lemah ke? Menunjuk kata dia sakit ke? Buta ke? Tuli ke? Jenera ke? Tak ada nama dia lagu tu tak ada. Nama dia makna yang tinggi-tinggi belaka. Makna melia, makna tinggi. Itu nama Al-Husna. Ar-Rahman yang murah. Murah, baik. Bui ke orang ni tak kira-kira. Bui ke orang tak takut sesak. Supaya Nabi kata hadiah. Ada orang kafir mari jumpa dengan dia beri kambing sekawal. Semua kambing tu dia ambil kamu semua. Lagu tu dia panggil sifat ke apa tu? Tu sifat mulia. Dia panggil bui gopo lagu tu. Ada ke orang bui lagu tu? Ya. Barang dia lembu pakai bui kau orang habis mana buat mulut. Ambil semua tu lalu. Ada ke lagu tu? Ada. Kalau ada, itu mana tinggi nama dia. Sebab tu Allah puji Nabi kita, innaka la'ala khuluqin azim. Tu kata Nabi yang bersifat dengan makna bagi sifat Allah, bersifat dengan makna sifat Allah. Allah makna sifat dianya murah. Nabi kita pun murah. Makna sifat Allah, dan Allah murah, Nabi pun murah. Murah Nabi. Itu kita kena hafal lah. Hak paling kurang kita kena hafal nama Tuhan 99. Hak Nabi kata siapa hafal 99 tu boleh masuk syurga. Man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah tis'atan wa tis'ina asma, ada bagi Allah 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa-siapa menghingga membilih habis 99, orang tu boleh masuk syurga. Tak tahu makna pun tak apa, kita ambil hak tu ya. Sebab Nabi tak ada ayat tahu mana tak tahu mana. Siapa hafal, siapa bila habis boleh masuk syurga. Nabi nak mudah dah. Mudah. Siapa kata la ilaha illallah masuk syurga? Kata la ilaha. Kata la ilaha illallah mati masuk syurga dah. Patut maya tak puasa tu. Pas baru masuk seminit tak kira. Seminit pun masuk syurga. Syurga lah dia. Bila sebut ni selalu hamba pun berjaga beberapa kali dah lah. Kalau dia mau ingatlah. Sebut nama Allah, baca nama Allah, sebut nama Allah kena betul. Ada di sana sebut nama Allah tu silap kerana kita tiru hak duk sebut dalam internet, dalam YouTube, dalam telefon lah, kita orang kampung kejap bang. Setengah pada silap sebutnya iaitu Al-Mughniyu. Apa ni? Dalam nama 99 tu
Al-Muhyil Mumit, Al-Hayyul Qayyum, Al-Ghaniyul Mughniyu. Itu salah. Bukan Mughniyu. Yang betul Al-Mughni saja, tak ada Mughniyu, tak ada sadu ya. Ya tu ya mati betul-betul ya. Al-Mughni, jangan Al-Mughniyu, tak kena tu. Supaya juga sebut nama Nabi itulah, jangan tukar ha dengan ha. Jangan berjadi mim tu jadi panjang. Muhammad, tu tak betul lagu tu. Wasifatul ula, dan beberapa sifat yang tinggi. Sifat hak tinggi-tinggi, yakni sifat-sifat kesempurnaan, sifat yang mulia. Allah ya ada nama dan dia bersifat, ada sifat dia. Sifat qudrat, kita duk mengaji tu je lah tu. Sifat qudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Tu sifat al-ulia nama dia. Lahul hukmu, baginya Allah keputusan. Dialah hak buat keputusan. Nak wi berlaku gopo-gopo, tak siwi berlaku gopo-gopo, dia yang buat putusan. Khususnya buat putusan membinasa satu kaum, menghancur satu kaum. Dia tak ada orang lain boleh buat putusan. Siapa buat putusan kata kaum Nabi Lut kena dibalik bumi? Siapa buat putusan hukum kata Qarun kena dideruk oleh bumi? Siapa buat putusan? Allah. Siapa buat putusan Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka, Fir'aun masuk neraka, Namrud masuk neraka, Nabi, Rasul-Rasul masuk syurga, sahabat-sahabat Nabi masuk syurga, kita orang mukmin buat putusan dapat syurga. Siapa buat putusan tu? Siapa hukum tu? Allah. Tak ada orang lain, tak ada. Bagi dia saja ya. Allah saja buat putusan. Kalau kata putusan nak buat puluk, putusan ni kita nampak kata kita ada juga masuk capur. Kalau keputusan hak besar tu tak ada dah, tak ada. Lepas bila hak tu daripada dia, hak lain pun daripada dia juga. Dia juga buat putusan semua. Kita kena kenal Allah begitu. Jangan kata ada setengah Allah buat putusan, setengahnya buat kita buat putusan. Itu tak kena Allah Subhanahu wa taala. Dia menghukum fil akhirati wal ula, pada negeri akhirat, wal ula, dan pada negeri yang pertama iaitu dunia. Dunia ni dia panggil dunia apa dia panggil, al ula apa dia panggil, negeri hak mula-mula dia panggil. Kita ni hidup dua negeri. Negeri hak kita hidup lah ni nama negeri mula-mula kita hidup. Lepas pada ni kita hidup lagi tak ada dah. Tempat kita nak hidup yang ketiga tak ada. Dia panggil akhirah, negeri akhirat. Hujung tak ada habis Tempat tu panggil akhir. Orang Arab bila hak muzakkar dia panggil akhir, kalau hak muannah akhirah. Kalau kata orang jantan dia panggil karim, kalau orang betina karimah. Dia tak buta gitu. Kalau orang jantan zaki, kalau orang betina zakiyah. Dia buta gitu. Dia buta. Ta taknih dia panggil ta menunjuk di atas muannas. Dia panggil kelimah jantan betina dia panggil. Orang Arab bahasa dia ada jantan betina. Bahasa kita tak ada jantan betina. Tengok kita supa so ya. Mung nak pergi kanda. Kalau kita kecek dengan orang jantan, gitu tak? Kalau dengan orang betina, mung juga mung nak pergi kanda. Ya so ya kita tak, orang Arab tak. Kalau mung jantan dia kata anta, kalau mung betina kata anti, dia tukar. Tak supa dah, dia ada jantan betina kelimah dia. Yalah, kalau dia panggil orang jantan suruh mari ta'ala. Kalau orang betina dia kata ta'ali, ta'alai hak sungguh, tapi dia bila jadi kapung dia ta'ali. Ya boh ya ta'alai.
Tengok Nabi hak tu cerita dalam Quran, Nabi panggil bini dia ke, in kuntum turidnal hayatad dunya, kalau fakmu nak hidup dunia, nak senang, nak sedap, duk ngaku ni susah, susah hidup duk ngaku, pamu nak senang hidup dunia ke. Bini dia mengadu susah duk dengan Nabi. Lepas tu Nabi kata kepada fak dia, kalau fakmu nak ke dunia, nak senang dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mari fakmu mari semua, aku nak cerah fakmu. Lepas tu tak apalah aku cerah apa, aku nak beri sagah hati. Mungkin hiduplah. Kalau nak hidup dengan aku, kena hidup lagu ni lah, susah, kena susah gini lah. Fata'alaina je panggil. Ta'alau, mari. Ta'alaina panggil orang betina, dia ada jatah betina. Allah menghukumkan di dunia dan di akhirat. Walaupun di dunia kita tengok banyak mahkamah, tok hakim dia buat putusan hukum. Dalam negeri Syia ada kerajaan negeri Syia buat putusan hukum. Hakikatnya hukum tu buat putusan zahir, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala buat putusan. Walau negara ni buat putusan lagu mana pun, Allah kehendak macam lain, Allah buat putus macam lain, tak berlakulah. Hak manusia buat putusan. Walahul hamdu wasyukru wathana'u wal majdu, dan baginya Allah sahaja alhamdu, kepujian. Tak kira hak dia buat putusan, kita kena puji, kena kata alhamdulillah lah. Buat putusan dia buat putusan lagu mana dia beri kemara pun alhamdulillah, dia beri bah pun alhamdulillah, dia beri senang pun kita kena alhamdulillah, dia beri susah pun kita kena alhamdulillah. Gitulah kita. Khususnya hak dia buat putusan kebaikan, kita kena syukur, kena puji. Wasyukru, dan syukur, wathana'u, dan kata-kata baik, wal majdu, tu semua lebih kurang maknanya. Di dalam syariat kita, keputusan Allah kepada kita ada hak keputusan baik, ada keputusan hak tak baik kepada kita. Dia panggil syar dengan khair. Kalau keputusan baik, ditutup di atas kita puji dan syukur. Kalau keputusan daripada Allah tu mudarat dan tak baik, jahat, kewajipan di atas kitanya sabar. Tu kita kena sabar. Bila kita ditipu bala, kena sabar. Tak kira bala tu nampak puncanya, sebab-sebab daripada makhluk, atau kita tak nampak sebab, semua kita kena sabar. Kita kena kenal Allah, itu daripada Allah. Inilah satu kelebihan bagi kita orang yang beriman, yang beza jauh dengan orang-orang sesat dan orang-orang kafir. Inilah yang membahagiakan kita. Inilah yang menjadikan kita tu ijabi. Inilah yang menjadikan kita tu jadi sebelah balik molek, tak ada putus asa, tak ada kita sebelah balik orang panggil balik napi, balik dak tu. Bila kita tu ditipu bala, kita kenal daripada Allah, kita boleh bersabar, hati kita boleh bertenang. Sebab tu orang-orang tua kita dia ajar dah, nampak orang tu susah, geloh-gesah, anak mati ke ayah mati, sabar. Sebab kelimah tu boleh lalu dah, boleh menenang, tak ada siapa 10 minit. Dengar tak? Tak siapa 10 minit. Sabar. Tetapi nak buat kena. Dia. Itu kelebihan kita. Kalau orang tak ada email ni, 10 minit boleh selesai, tak masalah. Dia tak selesai. Siapa berbulan-bulan dia tak boleh nak perobat penyakit dia. Siapa? Membunuh diri. Sebab tu dia tak ada hari yang dia boleh tenang orang tak beriman di atas dunia. Hak tu kata dia susah di atas dunia. Sudah hasil dah. Dunia dia tak dapat nikmat, walau dia dapat nikmat besar pada pandangan kita, hakikat dalam dia tak dapat nikmat, tak ada kesenangan dia, kerana dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita syukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah beri nikmat iman. Jadi gitulah. Nak boleh berasa nikmat Allah, bukan nak boleh berasa kata Islam ni nikmat. Amba dah rakyat pengalaman amba lah. Bila dengar orang bayar, dengar orang ceramah, tok guru mengajar, kita syukur pada Allah. Allah beri nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Dengan dia lah kita senang dunia dan akhirat. Nak boleh berasa hak tu Allah. Kita nak senang tengok orang kafir pun senang dunia. Pas kata Islam ni, bila ada iman, ada Islam ni, makna dia tu bahagia dunia, bahagia akhirat, senang dunia akhirat. Nak boleh nampak payah, nak boleh terima, bersera turun dari hati, nak boleh nampak sungguh tu bukan mudah. Nak boleh nampak kata nikmat iman dan Islam ni nikmat. Pas nikmat pula lebih pada dunia. Pula dah kau sangat lagi. Kalau banding dengan 10 juta pun lebih ni lagi. Lebih ke mana? Aku dah nak 10 juta ni. Tu. Tu tak nak wisapa situ tu. Bukan mudah-mudah. Nikmat Tuhan jugalah. Bila boleh rasa situ, sapa situ, alhamdulillah. Tuhan beri rasa kita duk kita pergi dengan slow-slow 20 10 seminggu sekali masuk masjid, seminggu sekali masuk depan tok guru. Kalau bertemu tok guru ni suruh cari duit pula. Kalau hilang pula. Baru kita nak dekat, nak sapanya lekak atas lain pula. Ada juga tok guru tu tak heret kita pergi kok kita nak pergi tu, nyeret pergi kok lain juga ada. Itulah lama sapa kita je. Lama nak sapa. Berhujung-hujung baru nak berasa. Gitulah. Walau bagaimanapun kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah beri iman dan Islam, ya ada modal besar dah dia panggil. Modal besar. Habis satu tajuk af'alul ibad. Kita boleh buat kesimpulan dah lah. Tetap perbuatan kita ni hubung kait dengan Allah macam mana? Tubik dua. Semua benda yang berlaku dengan kita buat tu daripada Allah ke semua. Kita hanya ada kasbun, ada iktisab, ada usaha je saja kita. Benda yang berlaku, kalau ada sebab-sebab dia tu, nama dia Allah buat ketika ada sebab tu. Seperti kenyang ada sebab makan. Allah buat kenyang ketika makan. Ada kadang benda tu berlaku dengan tak ada sebab. Itu daripada Allah terus doi terung lalu dah. Allah buat tak ada sebab gopo-gopo. Orang yang Allah bagi untuk keduniaan kepada dia, Allah buka asbab-asbab tu kepada dia. Dia boleh kaji, dia boleh nampak sebab nak buat benda ni, Allah buat benda ni. Buat sebab ni, dia berlaku sebab ni. Tu orang panggil orang maju di dalam keduniaan. Orang maju di dalam teknologi nama dia. Teknologi tu maju. Bila buat tekan begini, bunyi lekat dia nu, bunyi suara tok dia nu. Ada. Itu dia panggil dia tahu sebab. Ambil sebab kita tekan nombor kita sini, naik nombor kita denung, naik di Mekah, naik di Amerika tu. Lepas tu dia bijak betul mana kelebihan dia Allah ajar dia ilmu asbab, supaya Allah ajar kita bila mu lapar mu makanlah nasi. Kita makan nasi ni kita belajar mana? Tak ada apa belajar, Allah ajar ya. Allah beri, orang panggil ilham, ajar dengan ilham. Orang mula-mula, lepas tu lapar terang makan hak ni, baru makan kenyang. Dia pakai ambil hak ni selalu dah buat hak tu. Begitulah hak teknologi baru-baru ni pun lagu itulah Allah ajar kepada mereka. Allah beri kepada mereka, dia tahu sebab-sebab. Buat begini jadi begini, buat begini jadi begini. Itu orang kaji adat, nama dia fa ahli dunia, ahli sains, fa nak witiasat. Kita Allah tak bagi hak tu.
Tak bagi tu salah satunya sebab kita pun tak ada ambil berat hak tu. Kalau tak ambil berat pun Allah bagi juga. Kita tak ada pergi kot tu. Faslun, ini satu pasal. Tajuk kita yang berikut tajuk yang ke-9, An-Nubuwah, tajuk kenabian. Nubuwah, kenabian. Apa kenabian? Jadi nabi oleh seseorang tu. Jadi nabi oleh Adam, jadi nabi oleh Idris, jadi nabi oleh Nuh, jadi nabi oleh Lut, jadi nabi oleh Ibrahim, jadi nabi oleh Ismail, jadi nabi oleh Ishaq. Ada. Jadi nabi dia tu dia panggil nubuwah. Kata pandak bahasa Melayu kenabian. Adapun diri tubuh batin tubuh nabi sendiri, nabi kita Muhammad, nabi Adam tu dia panggil nabiyun. Orang hak jadi tok kemenai tu, tu dia panggil tok kemenai. Orang hak jadi tok nebal tu dia panggil tok nebal. Pengkat dia tu dia panggil pengkat dia kemenang. Pengkat tok nebal tu nebal, kenebayannya. Dia bahasa Melayu. Kenebayannya, ketok kemenanannya. Tu. Pengkat dia tu dia panggil sifat. Sifat. Nabi tu tubuh batin, tubuh nabi tu dia panggil nabiyun, dia panggil rasulun. Pengkat dia nubuwah. Pengkat dia risalah, jadi rasul. Tu beza nubuwah dengan nabi. Nubuwah hak mana? Supaya kata uluhiyah itulah. Uluhiyah tu sifat ketuhanan. Adapun hak jadi Tuhan, hak bersifat dengan uluhiyah tu dia panggil apa? Ilah. Tuhan tu, Allah tu ilah. Allah tu ilah. Lepas dia bersifat dengan apa boleh panggil dia ilah? Dia bersifat dengan ilahiyah ataupun uluhiyah. Allah sendiri tu dia panggil Rabb. Sebab apa panggil dia Rabb? Kerana dia bersifat dengan rububiyah. Allah itu Qadir. Qadir tu Allah. Sebab apa kata dia Qadir? Kerana dia bersifat dengan qudrat. Allah itu Alim. Kerana panggil Allah Alim? Kerana dia bersifat dengan ilmu. Nabi kita kerana boleh panggil dia Nabi? Kerana dia bersifat dengan nubuwah. Nabi kita kerana boleh panggil dia Rasul? Kerana dia bersifat dengan risalah. Lambat ngaji bab kita. Padan dengan kita, kelas kita. Kelas kita bodoh, kena lagu tu lah. Kena pergi slow-slow. Kita bodoh nak buat supaya orang cerdik, dia tak kena. Tak boleh buat klik pas sekarang. Jangan angin. Angin maju lagu ni. Kadang ya kita berasa angin nak ngaji tinggi tapi kita bodoh. Tu nak bawa kapal lah tu. Bawa motor pun tak pandai. Dia tak boleh lah, belajarlah bawa motor dulu. We tahu boh ria lagu mana. Ria satu gig gagah kau tak agak kau. Belajar salih-salih ria tu dulu. Dia nak sepenuh akidah kena bab nubuwah, kena di dalam tajuk nubuwah ni panggil satu tajuk di dalam akidah. Kalau belajar tajuk ketuhanan saja, tak belajar tajuk kenabian ni tak sempurna, tak jadi orang beriman lagi, kufur lagi. Sebab satu pada rukun iman kena beriman dengan kenabian seorang nabi, kerasulan seorang rasul. Bila kita kenal sifat kenabian ni baru boleh kita kenal nabi. Siapa hak orang panggil nabi, lagu mana nabi. Thumma kamadian ya'taqidu i'tiqa iya al-abdu annan nubuwata, akan bahawa sungguhnya kenabian itu hakun, perkara yang benar, perkara hak sungguh dan berlaku sungguh, bukan perkara dakwa,
Bukan perkara amrun i'tibari, kira-kira saja dak. Benda tu benar-benar benda berlaku. Jangan kata nabi-nabi ni fikir orang pakak mikir, pakak kira, lepas tu dia mengaku dia jadi nabi. Hakikat tak ada serupa dengan kita ya. Orang sama dengan kita. Tapi bila dia duk khoya-khoya, dia kata dia nabi, dia atur cara, panggil dia tu nabi. Ada tak bukan lagu tu. Jadi nabi ni benar sungguh latihkan daripada Allah Subhanahu wa taala, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena percaya lagu tu. Wa annaha, dan bahawa sungguhnya nubuwah kenabian itu al-hujjatu, ialah hujjah, yakni dalil, hujjah dan dalil alal khalqi, di atas makhluk. Hujjah di atas, dalil atas dengan mana nak mengalahkan. Ya dalil je begini, hujjah seperti dalam hadis kan, Al-Quran imma hujjatun lak au alaik, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Quran ni wa imma hujjah laka, bagi engkau, atau ada kala Quran ni hujjah alaika, di atas engkau. Kita berdalil dengan Quran, tapi kadang Quran tu jadi dalil tolong kita sungguh betul hak dengan hak kita nak. Ia panggil hujjah lak, hujjah bagi. Ada kala kita ambil Quran mari buat dalil, ambil Quran mari buat dalil, tapi Quran tu tak tolong kita dak, tolong meranak kita, tolong kata kita lah hak tak betulnya. Dia tolong jadi dalil kot tu, kata kita salah. Ia panggil hujjatun alaik. Supaya ngafak Wahabi itulah. Bid'ah ni hak Nabi tak buat. Kalau buat hak Nabi tak buat, itu bid'ah dalalah. Dalilnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu dalil. Oh, hak tu bukan dalil, hak sungguh bukan dalil bagi dia. Hak tu dalil di atas dia. Dalil nak royak kata mung tak betul. Bukan dalil betul hak mung dakwa dak. Hadis tu nak royak kata hak mung kata tu tak betul. Sebab hadis tu Nabi kata siapa reka di dalam agama benda hak bukan agama. Nabi naknya kalau reka benda hak bukan agama, hak bercanggah agama, kalau reka hak benda agama, hak tu tak ditolak, hak tu diterima. Tu Nabi nak situ. Yang kiwak dalil kata tiap-tiap reka tu jadi ditolak ke semua. Tu tak kena. Faham? Rasul-rasul ni, nabi-nabi ni ialah hujjah alal khalqi, bukan hujjah lil khalqi. Satu hujjah jadi dalil di atas makhluk, yakni satu dalil yang Allah buat hujjah dengan makhluk. Makhluk tak boleh nak lawan Allah, kalah dengan Allah, benar Allah. Allah ambil dalil mana? Ambil hujjah dengan Rasul. Allah ambil hujjah dengan Nabi. Hujjah al-qati'ah, yang memutus, tak boleh nak jawab dah, tak ada dalil lain dah. Tu panggil hujjah qati'ah. Qati'ah yang memutus lil udhri, bagi minta uzur, bagi minta maaf, ataupun boleh kata bagi berdalih, untuk nak berdalih. Gelak lagi tak? Kau cerah dah tu. Kena pasal pelita lagi. Kalau kau dah tu duk pasal gelak. Kalau hamba lah, sebab hamba dia, kalau hamba duk di bawah, hamba gelak benar lah. Gelak. Tahu tu.
Gopo tu kok mana sudut tengah laut ya tak naik patah gitu. Dia begini. Lagi pada satu hari kita ni kena berhujah dengan Allah. Kita kena berjawab soal dengan Allah. Seolah kata berhujah, belawai dalil, belawai hujah, belawai berkecek. Payah pandai Allah kata wapo mung tak semaya, wapo mung tak sembah aku nak azabmu, aku nak buh neraka mung. Tu kita buat hujah daripada Allah, buat tubik pada Allah. Pak kita nak jawab gana? Orang serumah kita mestilah kalau kita duduk sebelah balik lawan, kita nak jawab minta maaf lah, janganlah. Tak itu tak? Orang nak berdiri kita, aku nak berdirimu, apa nak kata gana ni? Apa kita jawab gana? Jangan, minta maaf. Lagu tu lah kitanya. Lepas tu sebab apa boleh mu tak beriman dengan aku? Sebab apa mu tak semayah? Aku nak azab, tak boleh mu. Allah, minta maaf lah. Kau ni amba tak tahu. Ya akhir dekat situ. Tengok kita pergi budak ah. Dah amba tahu. Lepas tu kita buat agana kalau budak jawab tak tahu. Kemarai muduk ngaya tu dah mu tak tahu kat mana. Pas budak tu nak jawab agana lagi. Habis dah. Tu hujah qati'ah, tak boleh berdalih dah. Amba tak tahu kata wajib semaya. Amba tak tahu kata Allah Tuhan kena sembah Allah. Allah kata, Rasul tak oyak kau kepadamu? Nabi tak oyak kau? Pas nak jawab agana lagi. Balik orang tu hadap balas dengan Tuhan tu nak jawab agana lagi. Nak jawab kata dak. Ada. Talih je tu panggil tu hujah qati'ah, putus talih tak ada jawab Kadang dia jawab juga. Jawab tu orang panggil jawab dengan semata-mata tak ada dalil lah. Sebab Rasul royak sungguh. Sebab tu dia jawab juga tak. Allah panggil Rasul mari. Mu tak royak sungguh ke? Mu tak royak sungguh kepada manusia kata aku Tuhan. Rasul jawab kata, amba siapa? Itulah baru habislah. Rasul sendiri. Atau kata Rasul jadi syahid di akhirat, jadi Rasul, jadi saksi. Lepas tu siapa lagi? Kita pula umat Nabi Muhammad ni jadi saksi bagi Rasul-Rasul pula. Ya sungguh Nabi Muhammad kita jadi saksi pula kata Nabi kita sudah menyampai litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kita akan jadi saksi. Ni umat kita ni lebih. Orang nak jadi saksi ni ya bukan orang tamada. Orang nak jadi saksi kena orang adil, orang baik, orang berjuruh. Ni kata kita umat Nabi Muhammad, umat yang baik. Allah akan ambil kita buat saksi di akhirat. Kalau dia kata seruai tak sapa tempat dia, dia kena jawab lagu tu. Lepas tu Allah lebih tahu siapa tak siapa sungguh tak. Kalau tak siapa sungguh tak ada ke apa? Benar dia, benar dengan Tuhan. Ya Allah, aku tak ada orang royak pun tu tahu. Aku hidup tak bukit, aku tak tahu. Tak biasa dengar hak wajib semaya, tak biasa dengar hak Tuhan nemu ni, aku tak erti. Aku tak tahu sikit apa. Tak apa. Kalau kata duk mengaji hari-hari dah, duk dengar hari-hari dah, amba tak tahu Allah. Boleh ke lagu tu? Allah hukum dengan hak waqi', hukum hak sungguh. Orang sakit tak apa. Dia panggil orang tu tak mukallaf, dia tak sapa dakwah nama dia, tak ada apa, dia tak salah.
Sebab kalau tanya Rasul kata mu menyapa ke tak pada orang sakar. Rasul pun tak sapa. Tak ada apa dia lepas. Atau kata nubuah ni benar-benar dan dia akan jadi hujah yang putuh, tak boleh nak berdalih dah makhluk ni kata dia tak sembah Allah, dia tak taat pada Allah ni dengan sebab tak tahu, tak boleh nak berdalih dengan tak tahu, nak berdalih kata tak ada orang royak, tak boleh dengan sebab Allah latih Rasul. Itulah Allah kata dalam Quran, rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah utuh wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabla wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada beberapa orang rasul yang kami cerita kepada engkau ya Rasulullah belum daripadamu, dan beberapa rasul hak kami tak royak cerita. Rasul ni hak kami utuh ni dia mubasyirin, royak khabar gembira, kamu kena beriman taat pada Allah mu boleh syurga. Wa munzirin, dan rasul ni gak bui izar bui amare, kalau kamu tak beriman tak taat pada Allah kamu kena azab dengan neraka di akhirat. Allah tahu apa tu rasul-rasul tu? Li alla yakuna linnas, supaya bahawa tidak ada bagi manusia 'ala Allahi hujjah, jadi hujjah di atas Allah, wa dalil di atas Allah. Nak berdalih hamba tak tahu ya Allah buku ni, tu Allah atas rasul, Allah nak jaga tu, manusia mesti dia kena jawab lagu tu. Hak ni hamba tak tahu, hak ni hamba tak tahu, hak ni hamba tak tahu. Lepas tu bila Allah hantar Rasul boleh dah lagi nak jawab lagu tu? Tak boleh dah lah. Allah hantar Rasul tu supaya manusia tak boleh buat hujah dengan tak tahu. Tu putus. Ba'dar Rasul, selepas pada Rasul. Bila Rasul menyapa, manusia tak boleh dah nak berhujah lagi. Sakat tu dulu. Wa anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul anbiya'i wal mursalin, wallahu alam. Syukur dengan sahabat tu mana lebih? Kedua-dua tu Nabi hukum sama, dia panggil khair kedua-dua. Ketika kita dapat dia panggil sarra, kesernakan, dapat kebaikan khair, itu kita diwajib di atas kita bersyukur. Bila kita syukur dengan kebaikan, itu Nabi hukum kata pakana khairallah, kebaikan baginya. Bila kita kena darak, kemudaratan, susah, kepicikan hidup, susah, itu kita sabar, itu kana khairallah, kebaikan baginya. Kedua-dua disuruh kita. Cumanya ulama hak halus-halus tu dia kira seperti Imam Nawawi, dia bicara orang bersyukur di atas nikmat dengan orang sabar di atas bala tu, kira suku-suku dua tu hak mana lebih. Tu situ duk khilaf. Tengok orang ni kata lebih orang syukur, tengok kata lebih orang sabar. Jadi
ada dalil supaya kata Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali siapa lebih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman apa lebih gitulah. Kalau baca dalil kelebihan Sayyidina Abu Bakar, nampak lebih Sayyidina Abu Bakar. Baca kelebihan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, lebih Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Mana Nabi ada bercakap kedua-dua. Tapi ulama ahli sunnah dia tengok-tengok lebih Sayyidina Abu Bakar. Ulama Syiah dia tengok lebih Sayyidina Ali. Ulama ahli sunnah sendiri pun ada atau lebih Sayyidina Ali, mana ada kelebihan kedua-dua. Kalau kita seorang ni lebih belaka dua tu. Cuma kalau tanya nafsu kita, kita nak hak mana? Kita dapat nikmat serta kita boleh bersyukur. Dengan kita tu kena bala, kita boleh bersabar. Kita nak hak nikmat, duit banyak, lepas tu boleh bersyukur, ambil duit buat pahala, ambil duit tolong orang fakir miskin. Kita nak duduk rumah kita tu buat tempat majlis maulud, rumah kita buat tempat panggil orang fakir miskin mari makan, rumah kita buat tempat sembahyang malam. Nak tu kita dengan rumah robah duduk sabar. Nak tu nak hak ada nikmat dengan susah sabar. Tapi pahala lebih hak mana? Nisbah kalau orang ni dapat nikmat besar dia bersyukur, orang ni susah dia sabar. Tengok ulama kata lebih orang susah hak sabar. Kerana orang sabit ada di dalam hadis, orang susah itu masuk syurga dulu daripada orang kaya. Berapa ratus tahun masuk dulu. Sebab orang kaya tengah duk pesak lagi, dia sampai syurga dah. Orang kaya dia kena cek harta dia, mau masuk jalan mana, keluar jalan mana. Hak ni orang susah dia tak ada apa perkara. Supaya kita bawa kereta dengan orang buat sikap, pas ada tempat sedadu duk pesak, siapa dulu buat kereta dengan bersikap? Siapa bersikap dulu? Siapa bersikap dulu? Sebab apa? Sikap tak kena tanya lesen, tak kena tanya pelita, api berik, tak ada dah. Lalu pai. Siapa berat dah dia? Kita ni memuat gopo. Ni muat deria ambil di mana? Lepas tu ni nampak tanah mari lek tepi tu, ambil tanah Malaysia ke apa awak masuk? Mana surat awak masuk barang? Sikap siapa berat dah supaya tewah kura dengan pelanduk dah. Benar siapa tewah jalan kura dengan pelanduk? Benar kura berat, padahal pelanduk lari derah. Tapi pelanduk nyemai tengah jalan, temu kakung kokang makan kakung lalu dah. Kura tak ada apa dia. Dengan guruh saya, tak ada guruh ke nyau siapa dia dulu. Kalau kita nak kereta ke nak bersikap? Kalau tanya nak kereta mata siapa bersikap dulu pun nak kereta. Betul kata melebih kereta ke mana-mana pun biar siapa. Kalau siapa bertanding, siapa jalan tak apa. Ni siapa ke syurga. Bukan siapa bertanding siapa jalan supaya ada rumah kita nya. Ni siapa syurga dulu dia panggil. Tu kelebihan dia. Setengah kata lebih kereta, lebih orang kaya. Dengan dalilnya orang sesak pergi merayuhan pada Rasulullah, zahaba ahlud dusur, orang kaya-kaya ni pergi bil ujur dengan bawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa nasum wa yasumuna kama nasum. Puatu boleh semaya seperti kami semaya, dia boleh puasa seperti kami puasa. Lepas tu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, puatu boleh sedekah dengan harta dia hak lebih buat dia buat pahala banyak buat dia. Buat kami tak ada pahala nak sedekah. Tu jadi Nabi pun kata, aku nak tunjuk kepadamu benda hak kamu boleh pahala sedekah dengan dia. Nabi kata tiap-tiap takbir sedekah, tiap-tiap tasbih sedekah, tiap-tiap tahlil sedekah, tiap-tiap tahmid sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, semua tu sedekah. Kata orang sesak kata, puak tu pun dia boleh juga nak tahlil.
Rasulullah kata zalika fadlullah, itu kelebihan Allah, yu'tihi may yasha, Allah beri pada orang hak dia kan. Tu lebih dia lah kalau dia boleh buat sampai situ ke. Kalau dia orang kaya tak boleh buat sampai situ, mung boleh buat lebih mung. Tu maknanya. Mana di akhiratnya kira kata tak kira lah. Orang syukur ke, orang sabar ke, nak orang banyak pahala lebih. Tu boleh buat putusan situ. Hak mana afdal orang kaya bersyukur dengan orang sesak sabar? Jawabnya orang hak banyak pahala lebih. Pasal apa banyak pahala dua tu? Tengok orang kaya nak banyak pahala, dia buat pahala lagu ana boleh banyak. Orang sesak hak sabar ni boleh pahala, dia buat agama pahala boleh banyak. Banyak pahala boleh lebih itulah. Yang masuk syurga kerana banyak pahala, tak ada dosa. Tambah sekali lagi kurang dosa, tak ada dosa. Pas orang kaya pahala banyak, dosa tak ada, lebih dia. Kalau orang ni sesak, dosa tak ada, pahala banyak, lebih orang sesak. Dia ada kekurangan belaka kalau kita kira. Sabar tu kadang-kadang dia sabar nak wei orang nampak kata dia babi. Ya ada juga hak buat dia. Makna duduk situlah syarat dia duduk situ. Kerana Allah balas syurga dan neraka ni dia mengikut amalan kita, bina di atas amalan kita. Sebab itulah ada benda yang mencepatkan kita kepada syurga, ada benda yang melamatkan kita kepada syurga. Hak tu Nabi kata apa? Baka kamu tidak mencepatkan kamu kepada syurga. Bakamu, keturunan kamu, hak mencepatkan kamu pada syurga amalan kamu. Itulah putusan. Wallahu a'lam. Muka kita 118. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua tersebut di dalam kitab hadis an Anasin radhiyallahu taala anhu qal kana al-qunutu fil maghribi wal fajri rawahul Bukhari, Sahih Bukhari juzuk yang pertama muka surat 127. Artinya daripada diriwayat daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang jadi khodam Rasulullah, khidmat kepada Rasulullah panjang masa lama, tak kurang pada 10 tahun dia jadi khodam Rasulullah Sayyidina Anas. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunut pada semayam maghrib dan subuh. Nabi kita pernah dia baca kunut pada semayam maghrib dan Nabi kita baca kunut pada semayam subuh. Dan lagi tersebut dalam hadis Bukhari begini, an Abi Salamah an Abi Hurairah qala la aqrabanna salatan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi rak'atil ukhra min salatiz zuhri wa salatil isya wa salatis subhi ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffara. Artinya dari Abi Salamah ambil daripada Abi Hurairah, beliau yakni Abu Hurairah berkata, sembahyang saya paling dekat samanya dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berlaku di masa Abu Hurairah. Beberapa perkara yang Abu Hurairah ingkar, yang Abu Hurairah tak boleh terima. Buku ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Hak Siti Aisyah buat keherangan. Siti Aisyah buat kata aku heran, pelak sungguh manusia ni. Ya ni sahabat dia lah, sahabat Nabi. Dia kata baru saja Nabi meninggal. Mungkin masa pak dia ke? Masa Abu Hurairah, masa Siti Aisyah, lama dah Nabi tinggal. Baru sangatlah. Satu generasi je baru, tak habis lagi. Supaya kita mengaji dengan seorang Tok Guru kita mengaji tu mati, kita tak mati lagi. Bukan anak kita dak, rung kita tak mati lagi. Banyak dah pakat terlupa. Yang pakat terlupa habis tinggal hak Rasulullah duk buat. Setengahnya semaya tak baca bismillah, baca Fatihah tak baca bismillah. Muawiyah, dia duduk di mana Muawiyah? Kerajaan dia, pusat kerajaan dia duduk di Syam, Suria lah ni panggil. Tempat duduk perang dekat perang di Palestin lah ni tu lah. Situ Syam lah dulu tu, Palestin tu. Israel tu dia panggil Syam dulu. Tu Syam semua tu. Urdun, Jordan, Syria, Palestin, Lebanon. Tu negeri, nama dulu negeri Syam nama dia. Dia pusat Syam betul-betul. Hak tempat Muawiyah duduk tu negeri Syria lah ni panggil, Syria ataupun Suria tu. Bila dia mari Madinah, dia semaya tak baca bismillah. Dia jadi imam, maya tak baca bismillah. Bila sudah semaya, puak-puak sahabat Nabi hak lain lagi hak ingat, tanya mana bismillah dan mana, mu curi ke kan? Tanya mencuri ke nak bismillah? Bismillah tak ada ni. Bahawa dia tak nak turun rokok, dia tak kata derah, tak takbir derah dak, tak kata Allahu Akbar dak. Kau cara dia orang belakang tak dengar. Supaya Melayu, seperti imam Melayu. Imam Melayu semaya zuhur, maya asar, yang maya gana. Turun ke orang lek belakang pening, bertukar habis berubah pakai wak sendiri dah orang belakang, dia tak ada turut tak imam dah. Agak-agak bangun berapa kali tak imam aku ni. Okey, pala tengok. Apa sujud yang kedua, tak imam aku duduk mana nak rokok kau duduk baca Fatihah, kau duduk sujud lagi. Tengok pala tengok, duduk di atas dah. Bangun turut. Dia tu orang Melayu lagu tu. Padahal Rasulullah bila dia pindah, dia takbir derah, Allahu Akbar, takbir intiqalat derah dia panggil. Tu pakat je kau Muawiyah duk mana habis dah ni. Bismillah pun duk mana, takbir pun duk mana, curi habis dah ni. Kena curi habis dah. Lepas pada tu dia semaya yang kedua, baru dia baca bismillah, baru dia takbir derah. Tinggal dah Rasulullah. Sebab tu Abu Hurairah bila dia semaya jadi tu imam masa tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa waladhdallin, dia kata amin derah. Kata tu imam lah ni amin tak ada lah. Amin tak ada, ni curi berat, curi belaka panggil, banyak curi. Bukan curi pisau, curi deria saja dak. Semaya punya curi habis dah. Tak ada dia panggil ambil demo berat amin. Dia amin derah. Sebab Rasulullah dia amin derah. Kita nak amin derah takut batas maya. Tu imam semaya seperti imam seorang ya. Waladhdallin amin. Belakang amin. Takut. Nampak? Takut. Orang Yahudi setengah dia paling cemburu, paling marah pada orang beriman kerana amin lepas pada Fatihah tu. Tu dia marah sebab amin di atas dia, minta Tuhan laknat di atas dia kan. Kita dengan Yahudi nak baik, tak sih pula amin. Allah tak reti berdoa lalu. Kena amin, makmum kena amin sekali dengan imam. Bona rokok Abu Hurairah kata Allahu Akbar. Abu Bakar sami Allahu liman hamidah. Sudah semaya dia kata wallahi demi Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Aku hak paling serupa semaya dengan Rasulullah. Ni semaya lagu ni serupa dengan aku semaya saat ni lah. Hak semaya hak lebih serupa dengan Rasulullah. Kalau semaya tak bismillah, tak takbir, amin tak ada, hak tu dak lari tu lari. Tu makna lagu tu.
Ni pun supaya juga lebat kunut ni pak dia tak ajar kunut juga. Abu Hurairah kata, saya semaya saya ni paling dekat dengan semaya Rasulullah. Aku ni semaya hak lebih serupa dengan semaya Rasulullah, lebih dekat dengan semaya Rasulullah. Lagu mana? Maka adalah sembahyang Abu Hurairah. Kata Abu Salamah, Abu Hurairah semaya dia kunut pada rakaat yang akhir pada semaya Zuhur. Semaya rakaat yang keempat dia baca kunut. Sembahyang Isya dan semaya subuh dia baca kunut. Pada kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Dia baca kunut lepas pada sami'allahu liman hamidah. Hak kita duk buat ni lah. Maka beliau mendoakan di dalam kunut dia orang mukmin, doa untuk orang mukmin, dan mengutuk orang kafir, laknat orang kafir. Kalau kita hari ni enggak, kita laknat Israel tu. Allahumma al'an Israel wa awanahum, Allahumma al'an Israel wa awanahum, Allahumma al'an Israel wa awanahum. Ya Allah, minta kau laknatkan orang-orang Israel dan penolong pembantu mereka, wa hulafa'ahum, orang yang berkongsi bantu perang sekali dengan mereka tu. Baca laknat gitu. Supaya Nabi laknat kata qabilah Ri'il, qabilah Zakwan, qabilah Usayyah tu. Puak-puak yang bunuh sahabat Nabi 70 orang tu. Abu Hurairah semaya bersumpah dengan Rasulullah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jelas dalam hadis ini dan hadis yang terdulu daripadanya bahawa kunut itu ada di dalam sembahyang Zuhur dan Isya dan subuh. Imam Sindi nama pengarang Hasyiah Sahih Bukhari mengatakan bahawa menurut sebahagian orang kunut itu sudah dinasahkan semuanya, sebahagian ulama. Tetapi ada sebahagian yang mengatakan bahawa kunut dalam semaya subuh tidak dinasahkan. Tengah orang